Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada kali ini kita masih lagi diberikan nyawa, kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita kembali dalam video tazkirah kita pada kali ini. Dan insya-Allah untuk kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan tajuk amalan-amalan yang menjadi asbab dibukakan padanya akan pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bila kita menyebutkan tentang atau membukakan pintu langit, ya, sama ada membukakan pintu syurga ataupun membukakan pintu langit, maka ini adalah merupakan amalan-amalan yang sangat penting. Kerana apabila terbukanya pintu syurga ataupun terbukanya pintu langit, maka di sini menunjukkan kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, dan juga keampunan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya pada ketika itu. Dan selain itu juga ia adalah merupakan waktu yang sangat mustajabnya doa, waktu yang sangat diperkenankan padanya akan doa. Baik, pertama sekali di dalam hadis Nabi SAW, baginda menyebutkan pintu syurga ini, kesemua syurga Allah ada 8 tingkatan dalam syurga. Bermula daripada syurga yang bawah sampailah syurga yang tertinggi, yakni syurga Al-Firdaus. Dan 8 pintu syurga Allah ini hanya dibuka keseluruhannya. 8 pintu syurga itu dibukakan, iaitu dalam sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada tahun ini insya-Allah Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesihatan kepada kita supaya kita dapat bertemu sekali lagi dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini adalah bulan yang satu bulan Allah bukakan pintu syurga, yang mana Allah Ta'ala, yang mana Nabi SAW bersabda, futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran. Akan dibuka semua pintu syurga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Yang keduanya, pintu syurga Allah Ta'ala ini akan terbuka pada setiap minggu hanya akan dibuka pada 2 hari sahaja. Setiap minggu ia hanya akan dibuka pada 2 hari sahaja, iaitu pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis daripada baginda Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, fi kulli yaumi ithnaini tuftahu abwabul jannati fi kulli yaumaini ithnaini wal khamis. Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu syurganya selain bulan Ramadan pada setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis. Ya, setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis. Fayughfaru lahu fi kulli abdin mu'minin
maka pada setiap hari Isnin dan Khamis yang dibukakan pintu syurga itu, Allah Ta'ala akan mengampunkan semua hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita syukur selagi mana kita beriman, selagi mana kita berada di atas agama Islam ini dan kita tidak mensyirikkan Allah, kita tidak membuat perkara-perkara kufur, kita tidak mempercayai perkara-perkara tahyul, perkara-perkara khurafat atau kepercayaan-kepercayaan yang boleh merosakkan akidah kita, maka selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada kita tanpa perlu kita memohon ampun kepadanya, tanpa perlu kita beristighfar kepadanya. Maka setiap hari Isnin dan Khamis Allah Ta'ala akan mengampunkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beriman kepada Allah, disebabkan kerana pintu syurga terbuka. Yang mana hamba yang Allah kata dalam hadis tu, Nabi sebut la yusyriku billahi syai'a, yang dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Pertama, kalau nak dapat keampunan pada hari terbukanya pintu syurga itu, seseorang itu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan ia kepada Allah. Sama ada perkataannya, sama ada perbuatannya, sama ada daripada kepercayaannya. Begitu juga dia jangan melakukan perkara yang mensyirikkan Allah dari sudut ibadatnya, yakni riyaknya, sum'ahnya dan sebagainya. Sebaliknya, dia buat amalan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah setiap Isnin dan Khamis dia akan dapat keampunan. Yang kedua, baginda menyatakan lagi, orang yang mendapat keampunan pada Isnin dan Khamis ni juga apa dalam hadis tu wa yastaliha bainahuma wa kana bainahu wa baina akhihi syahna, dan antara mereka yang mendapatkan keampunan pada setiap hari Isnin dan Khamis ini adalah mereka yang antara dia dengan saudaranya tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada pemutusan silaturahim, tidak memutuskan hubungan silaturahim, dan tidak bermusuhan dan tidak berteguran, tidak berlaku begitu. Ya. Maka jika demikian, maka mereka akan mendapatkan keampunan Allah pada setiap hari Isnin dan pada setiap hari Khamis. Sebab tu kita kena sentiasa jaga hubungan silaturahim. Jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, jangan ada dendam kesumat dengan sesama saudara se-Islam kita atau dengan sesama keluarga dan adik-beradik kita, kerana kita khawatir pada setiap hari Isnin dan Khamis kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah, sehinggalah kata Nabi dalam hadis itu ayyastaliha, sehinggalah mereka berdamai dan mereka berbaik semula di antara satu dengan yang lain. Kemudian kita nak lanjutkan, selain daripada bulan Ramadan dan selain daripada hari Isnin dan Khamis, ada beberapa amalan yang membantu menjadi asbab untuk kita mendapatkan amalan yang menyebabkan kita akan dapat membuka ataupun Allah Ta'ala akan membuka kepada kita akan pintu syurga Allah, dan Allah akan membuka kepada kita akan pintu langit-langit Allah yang 7 kepada hamba-hambanya yang melakukan beberapa amalan-amalan ini. Ya, yang melakukan beberapa amalan-amalan ini. Di antara amalan-amalan itulah yang kita hendak kongsikan secara ringkasnya pada siri tazkirah kita pada hari ini, untuk sama-sama kita mengerjakannya dan kita mengamalkannya, dan juga kita boleh kongsikannya
ya, kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat dan teman-teman kita, ya, supaya kita akan dapat mengambil pengajaran daripadanya dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Ya. Baik, yang pertama sekali, amalan itu adalah membaca doa selepas mengambil wudu. Membaca doa sesudah mengambil wudu. Setiap kali kita ambil wudu, setelah selesai kita berwudu, hendaklah kita membaca doa ataupun zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang bermaksud, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang suka membersihkan diri. Baginda mengatakan, setiap kali kita berwudu, jika kita membaca zikir ini, maka Allah akan membukakan 88 pintu syurga kepada kita. Dan ketika itulah kita berdoa secara ringkas supaya Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam mana-mana syurga yang kita inginkan. Dan sudah pasti kita kena minta agar Allah masukkan kita di syurga yang tertinggi. Di sanalah tempat para Nabi dan Rasul berada, yakni syurga Firdaus. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan, ya. Jangan tinggalkan, termasuklah selepas membaca zikir dan doa setiap kali berwuduk itu, tunaikanlah salat sunat wuduk dengan kadar 2 harakat. Kerana ia adalah merupakan salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, sehingga kan Sayyidina Bilal dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala kerana amalan ini. Sebelum beliau kembali kepada Allah, amalannya telah mendahului untuk bersama dengannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keduanya adalah, iaitu kita hendaklah mengamalkan amalan, yakni melakukan sedekah secara berpasangan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW duduk di samping sahabat, kemudian baginda bersabda, waqad du'iya min ahadikum fi min kulli abwabil jannah. Nabi bagi tahu kat sahabat, ada di antara kalian mereka yang Allah akan menyuruh setiap pintu-pintu syurga di hari akhirat memanggil nama-namanya. Ke-88 pintu syurga itu akan memanggil nama-namanya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya semua syurga berebut untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka baginda menjawabkan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Siapa yang bila dia bersedekah dengan secara berpasangan. Apa makna berpasangan? Ada pelbagai tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan berpasangan itu maknanya adalah secara berpakej. Contoh, kalau kita beri makan pada orang, kita sediakan minuman sekali. Kalau kita berikan pakaian pada orang, kita berikan kepadanya selain pada bajunya, seluarnya sekali. Kalau kita berikan apa lagi, tempat tinggal kepada orang, kita berikan kepadanya tempat tidur kepadanya sekali, mengikut kemampuan kita. Ataupun ada yang mengatakan kita lakukannya secara berpasang, yakni dua-dua. Seperti kita buat sedekah subuh, kita buat juga sedekah malam. Ya, sedekah subuh awal pagi dan sedekah malam sebelum kita tidur. Sebelum kita masuk tidur, kita buat sedekah pada malam hari pula. Ya. Ataupun kalau termasuk juga dalam sedekah berpasangan ini, misalan contoh,
kalau kita cukupkan satu keperluan orang, kita cukupkan keperluan seorang lagi. Maksudnya kita bagi 2 orang miskin. Instead of kita bagi 1 orang miskin, kita bagi 2 orang. Bagi seorang ni, bagi seorang ni. Kita buat secara, ada yang tafsirkan maknanya kita buat secara dua-dua. Ada yang menafsirkan maknanya adalah kita buat dengan secara berulang-ulang kali, berturut-turut. Ada yang kata kita buat dengan secara berpackage. Ini jangan ditinggalkan. Kerana bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengar akan hadis ni, Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ada ke orang yang akan diseru namanya pada setiap 8 pintu syurga?" Maka jawab Nabi SAW, "Ya, ada. Dan aku mengharap engkau salah seorang daripadanya, wahai Abu Bakar." Baik. Itu antara amalan yang kedua yang dapat untuk kita kongsikan di sini. Kemudian antara amalan yang ketiga adalah memenuhi hajat keperluan manusia. Kita kena sentiasa bila dengar ada orang berada dalam kesempitan, orang berada dalam kesulitan, orang berada dalam keadaan apa jua pun, sama ada kesempitan kewangan, sama ada dalam kesusahan pekerjaan, sama ada dalam masalah perhubungan ia dengan rumah tangganya ataupun dengan keluarganya, emosinya, sama ada kita bagi pandangan, bukan kita masuk campur dalam urusan rumah tangga dia, kita memberi pandangan yang terbaik, nasihat yang terbaik, atau kita minta dia rujuk kepada orang yang sepatutnya yang dapat memberikan kepadanya nasihat yang terbaik. Kita tunjukkan dia, katakan dia dalam keadaan hendak mencari, dia jahil, dia nak mencari hidayah, dia nak bertaubat. Ya, ini pun orang dalam kesempitan jiwa. Kita tolong dia, tunjukkan cara ilmu yang betul dia boleh dapat, cara belajar, di mana tempat rujukan dia nak perbetulkan amalan dia dan sebagainya. Apa saja hajat manusia, hatta hajat yang sekecil mana pun, kalau kita melapangkannya, Allah akan bukakan pintu syurga. Kerana dalam hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Tirmizi, "Ma min imamin yaghliqu babahu duna dhawil hajah wal khalla wal maskana illa aghlaqallahu abwabas sama duna khallati wa hajati wa maskanati faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas." Kata hadis ini, tidak ada mana-mana pemimpin yang menutup mana-mana pintu orang yang memiliki keperluan, orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam kemiskinan, melainkan Allah akan tutup pintu-pintu langit dan pintu-pintu syurga kepada keperluan orang yang memimpin tadi, ataupun kesempitan orang yang memimpin itu atau kemiskinannya. Maksudnya Allah akan tutup dia supaya dia mendapat pintu kemiskinan. Bila dia tutup pintu kemiskinan orang lain, Allah akan tutup keperluannya, Allah akan sempitkan dia juga sebagai balasan dan imbalan ke atas mereka. Ya, jadi ini di antara beberapa amalan yang sangat mudah dan juga sangat jangan diperkecilkan, ya, kerana ia termasuk di antara amalan yang sangat penting. Dan sebagai yang terakhir, iaitu antara amalan yang dapat membuka pintu langit dan juga pintu syurga Allah SWT, jangan meninggalkan doa ketika kita hendak salat dan ketika kita berada di dalam saf salat. Banyak orang tak baca doa ketika sedang menuju atau sedang menghamparkan sejadah untuk masuk di dalam tempat saf salat, atau sebelum mengangkat takbir ketika dia nak memenuhi ruangan saf yang kosong. Ramai yang tidak membaca doa pada ketika itu, jadi dia rugi sebenarnya. Kerana di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sa'atan tuftahu abwabus sama." Ada 2 waktu di mana pintu langit ke-7 pintu langit, termasuklah pintu syurga Allah, akan dibuka oleh Allah. Masa bila dibuka ni? Wa qallama turaddu ala da'in da'watu, iaitu bagi orang yang tidak akan ditolak doanya pada 2 waktu ini. Pertama, li huduris salah, apabila orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat salat, jadi masjid. Kita keluar daripada rumah, kita berjalan
nak menuju ke masjid, sambil kita menaiki kenderaan, menaiki motosikal, kita baca doa. Bacalah doa apa-apa pun, masa tu doa kita mustajab. Ya, mintalah apa-apa pun waktu tu Allah perkenankan. Antara doa yang Nabi baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'alli nura. Yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, dan jadikanlah aku mendapat cahayamu. Kemudian doalah apa-apa pun. Yang seterusnya, bila kita nak masuk saf, bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW juga. Allahumma atini afdala ma tu'tiya bihi ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku sebaik-baik ganjaran yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh, kepada hamba-hambamu yang saleh. Ya, baik, itu antara yang boleh untuk saya kongsikan pada ruangan tazkirah pada kali ini. Moga-moga kita dapat mengambil manfaatnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.